Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Wan Faisal akan disaman? Itu persoalan besar yang kini bermain di media sosial. Apabila sepanjang waktu, Wan Faisal mencari bahan untuk ditunggang bagi mencari kelemahan kerajaan perpaduan madani ini. Adakah tugas beliau sebagai ahli parlimen sekadar menjadi tukang cari masalah, kata netizen. Bahkan ada juga netizen yang cuba mengingatkan Wan Faisal untuk lebih berhati-hati supaya tidak kena saman. Seperti rakan ahli parlimen Perikatan Nasional yang telah kena saman sebanyak 800,000 baru-baru ini. Tak serik-serika lagi, ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional disaman, kata mereka. Daripada membayar saman, lebih baik mereka salurkan uang yang dikutip derma jihad itu kepada mangsa kebakaran gas di Selangor. Walau bagaimanapun, tak serik dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat fitnah, hari ini Wan Faisal sekali lagi membuat kenyataan palsu dan berniat jahat, kata ahli parlimen daripada amanah. Ini semua melibatkan keterangan ataupun kenyataan daripada Wan Faisal berkait kebakaran di Putrahait di Selangor. Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini, karena produk itu sudah terbukti membantu orang untuk sehat, murah dan mujarab. Beribu-ribu orang sudah mencobanya dan terbukti membantu menyehatkan mereka. Beli selagi harganya masih murah sekarang. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal perlu segera memohon maaf dan menarik balik kenyataan palsu dan berniat jahat berhubung kebakaran paip gas di Putrahait selepas bantuan kerajaan kepada mangsa, kata Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil. Faiz merujuk kenyataan Wan Faisal semalam yang antaranya mendakwa insiden telah meragut nyawa serta menyifatkan bantuan tunai RM5.000 yang disalurkan kerajaan kepada mangsa sebagai penghinaan. Ini dakwaan kebakaran telah meragut nyawa adalah bohong sama sekali dan pihak berkuasa telah menyatakan bahawa tiada sebarang kematian setakat ini. Kenyataan palsu Wan Faisal amat dikesali. Wan Faisal juga mendakwa bantuan RM5.000 kerajaan kepada mangsa adalah tidak mencukupi dan merupakan satu penghinaan. Ini juga berniat jahat kerana ia seolah-olah menggambarkan kerajaan Madani hanya memberikan bantuan RM5.000 maksimum. Ini adalah palsu. Malah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan pada 1 April 2025 bahawa kerajaan akan membaiki atau menggantikan rumah yang rosak atau musnah dalam letupan tersebut. Ingin saya bertanya kepada Wan Faisal, adakah kos rumah baru bernilai RM5.000 sahaja? Soal Faiz dalam kenyataan hari ini. Justru dia mendesak Wan Faisal agar menarik balik kenyataannya dan membuat permohonan maaf terbuka kepada kerajaan serta semua mangsa kebakaran atas penyebaran maklumat palsu. Wan Faisal yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu membuat dakwaan tersebut dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook pada 2 hari lalu. Kebakaran besar yang berlaku di saluran gas Petronas pada pagi Selasa lalu menyaksikan api menjulang setinggi lebih 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius sehingga mengubah keadaan kawasan itu menjadi kawah besar. Kebakaran tersebut menyebabkan kemusnahan besar dalam lingkungan 500 meter, memusnahkan 87 rumah dan merosakkan 148 rumah yang lain. Pihak berkuasa telah mengenal pasti seramai 308 keluarga melibatkan 1,254 mangsa yang terkesan akibat insiden itu. Apakah Wan Faisal akan berlembut dan akan memohon maaf dengan kenyataan palsu dan berniat jahat itu? Atau adakah Wan Faisal bersedia untuk naik turun mahkamah lagi dan berpotensi untuk kalah saman?
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. DAP lancar tabung bantu mangsa kebakaran. Bukan tin Milo untuk bantu ahli parlimen kalah saman. Haha. Dua perkara berbeza. Membantu ni ada dua jenis. Membantu yang tepat dan membantu yang kurang tepat. Membantu yang bijak dan membantu yang bodoh. Macam itulah kata penulis ini. Apabila dilihat dalam pelancaran terbaru DAP telah melancarkan satu tabung untuk membantu mangsa kebakaran di Putra Head dengan memberikan bantuan kepada para mangsa. Walaupun tindakan DAP itu mendapat kecaman, dikecam oleh walaun yang membuatkan Antonio kata, inilah perbuatan yang paling tidak berakal. Apabila orang cuba membantu pun cuba dikecam. Kata Antonio, perbuatan mengecam membantu orang mangsa adalah perbuatan yang tidak berakal. Tapi yang menariknya, tajuk ini, DAP lancar tabung bantu mangsa kebakaran. Tapi bukan tin Milo untuk membantu ahli parlimen kalah saman. Kita tahu baru-baru ini PAS, ahli parlimen PAS kalah di dalam saman yang melibatkan hampir lebih 800,000 bayaran tersebut. Dan apa yang dibuat? Diedarkan dalam tanda petik tin Milo untuk membantu ahli parlimen yang kalah saman tersebut. Bayangkan, uang 800,000 membayar saman itu kalau disalurkan untuk membantu keluarga yang dalam masalah, bukankah itu lebih elok? Ditulis oleh Zahid. Kejadian kebakaran pipe gas Putra Heights telah memberi ujian yang berat buat mangsa-mangsa yang terlibat, sama ada secara harta benda maupun mental. Pelbagai pihak telah menghulurkan tangan memberi bantuan yang sebaiknya kepada mangsa. Pihak DAP juga telah memainkan peranan untuk membantu. Atas permintaan beberapa individu dan penyokong yang mahu menyumbang seikhlas hati di atas kepercayaan kepada parti tersebut, maka sebuah tabung dana bantuan untuk mangsa kebakaran Putra Heights telah dilancarkan secara atas talian bermula 2 April hingga 9 April 2025. Setakat jam 4 petang 6 April 2025, sejumlah Rp528.299 telah berjaya dikutip dari individu-individu yang bersolidariti dengan para mangsa. Bayangkan saudara, baru 4 hari dilancarkan, tabung ini sudah berjaya mengutip 528.299. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat Malaysia adalah rakyat yang sangat suportif, sangat membantu dan saling menyokong. Hanya kerana sentimen-sentimen ahli politik, kelihatanlah seakan-akan Malaysia ini tidak bersatu. Tapi sebenarnya Malaysia ini adalah negara yang bersatu walau dalam apa keadaan sekalipun. Namun begitu, ada pihak yang sentiasa menjadi mata lalat yang mahu mencari sesuatu yang busuk dan kotor. Dikala ramai pihak menghulur bantuan, mereka mengecam dan membuat fitnah mengenai tabung bantuan ini. Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok, telah memberi jawapan balas terhadap kecaman ini. Kita membantu sebab pelbagai pihak seperti yang saya katakan, kerajaan ada tanggungjawab. Kerajaan untuk bantu. Syarikat swasta ada syarikat swasta nak bantu. Kita juga ada ramai penyokong minta. Tanya macam mana dia nak bantu. Bukan setiap orang ada keupayaan macam berjaya syarikat. Dia boleh bagi kepada semua. Ada yang mungkin nak menderma RM50 atau menderma RM100. Dia nak menderma macam mana? Jadi jelas di sini pembukaan tabung bantuan ini adalah atas permintaan ramai dan pihak DAP memudahkan cara untuk mereka menyalurkan bantuan.
Jadi, kalau syarikat-syarikat besar yang mampu, mereka terus bagi kepada mangsa. Tetapi ada orang perseorangan yang mungkin mereka nak berbuat sesuatu, tapi mereka nak derma dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi takkanlah dia datang nak bagi RM5 atau RM10 seorang. Dia nak kumpulkan dengan kita, itu sebabnya mereka minta kita buka tabung dan kita memudahkan orang ramai. Bagi orang yang kecam itu, saya dah beritahu mereka ini dosa besar. Kalau nak kecam orang, nak bantu mangsa bencana ni, itu satu dosa yang besar. Untuk rekod, pihak DBKL telah membuat dan mengambil langkah proaktif membuka tabung bantuan untuk disalurkan kepada para mangsa kebakaran di Putra Heights. Manakala kalau dikenang semula, ada sebuah parti pernah buka tabung atas nama Derma Jihad untuk bantu ahli parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura yang kalah saman fitnah terhadap 3 pemimpin DAP. Bukan sedikit, tetapi lebih RM800,000 dikutip untuk seorang individu sahaja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.